keselamatan memandu ketika berhadapan lori besar. Dan apa yang saya boleh katakan, setiap kali berlaku apa-apa kemalangan atau berlaku apa-apa insiden yang tidak diingini di atas jalan raya, bukanlah selalunya kesilapan lori itu. Betul. Yeah. Kalau kita sedarkan sebenarnya hari demi hari, kalau kita jalan raya, kita mesti ada macam terlintas, apa lori bawa macam ni? Takkanlah bawa kenderaan besar-besar pun nak berbahaya macam ni. Tapi adakah kita sedar sebenarnya, nombor satu memang jalan tu sepatutnya digunakan bersama. Tetapi, lori pun boleh jalan. Lori pun boleh jalan juga. Pada masa yang sama, kita kena tahu juga keadaan pemandu seorang lori, pemandu lori ini susah sebenarnya blind spotnya. Betul. Dengan keadaan yang kata sentiasa ada trafik di Kuala Lumpur, bagaimana mereka nak mengenali pemanduan mereka, kita juga kena memahami juga. Ya, jadi kita bersama dengan Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lau Teck Wah. Good morning, Dr. Selamat pagi. Prof, kita hari ini bercerita mengenai lori besar. Hari itu kita dah pernah cerita mengenai penghadang jalan. Kan? Hari ini kita nak pergi ke satu topik lagi mengenai keselamatan jalan raya juga mengenai lori. Dan kalau kita tahu, kita semua tahu lori, kalau lori besar, makin besar blind spot dia. Betul. Makin susah dia nak nampak titik-titik buta tu kan. Betul. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya keadaan apabila kita memandu lori tu. Bila kita bawa sebuah lori yang besar, perbezaannya dengan kita bawa kereta yang kecil. Okey. So saya selalu kata lori itu macam gajah. Okay. So bila gajah berlari dengan lajunya dan dia jatuh tu, itu satu bencana kepada kita semua. Okey. So saya rasa memang kita faham lori itu dia punya blind spot yang dekat belakang dengan tepi tu. Macam kereta pun ada blind spot. Kereta hanya tempat belakang saja. Tepi tu dia ada lebih sikit saja. Yeah. Lori itu dia besar. Jika you masuk dalam blind spot tu, memang you tak akan dinampak oleh lori. So itu bahayalah. Lori tak akan tahu you dekat ikut belakang. Yeah. Dan you mesti guna masa yang lebih panjang untuk keluar daripada blind spot. So kita mesti berhati-hati. Saya nampak terutamanya motosiklis. Yeah. Okay, amat berani ikut dekat sangat tu. Dan mungkin dia tak erti dia dah masuk dalam blind spot. So jika lori itu tiba-tiba berhenti ataupun tukar lorong, dia akan ada masalah kemalangan jalan raya. Baik. Doktor, sebenarnya ada banyak video-video viral yang menunjukkan kemalangan dan mungkin dashcam itu menunjukkan juga antara perspektif pemandu lori ini di mana dia tak nampak titik hitam tu, blind spot dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya yang lain, motosikal, kereta dan sebagainya, apakah indikasi untuk kita sentiasa ada jarak yang selamat ataupun tidak terlampau melulu memasuki dalam blind spot seorang pemandu lori? Okey. Kita mesti menjarakkan kita dengan lori sekurang-kurangnya lebih kurang 1-2 meter di belakang dia. 1-2 meter. Okey. Lagi jauh daripada lori itu, you akan nampak dengan lebih senangnya oleh lori driver tu. Ya. Dan apabila kita tahulah lori banyak benda yang harus dititik beratkan. Betul. Apabila kita memandu lori dengan keadaan tayar. Saya pernah menghadapi satu situasi di mana tayar lori berada di atas lebuh raya. Oh. Ya, betul. Yang tercabut. Dan mungkin lori tak sedar. Sebab lori ada banyak tayar. Kan? Okay. Kan? Lepas dah lama mungkin baru dia dapat sedar yang tayar itu tak ada. Jadi, bagaimana pula dengan faktor sebelum lori itu bergerak untuk membuat checking keselamatan di lori itu? I think lori itu consider commercial vehicle. Yeah. It's compulsory bagi lori itu untuk buat pemeriksaan berkala. Okay, mereka mesti hantar lori itu ke Puspakom. So itu kerja Puspakom lah. Okay. Tapi kita dapati memang banyak commercial vehicle macam lori itu dia guna tayar celup ataupun tayar torik. Okay. Kita faham sebab tayar itu dia murah. Okay, kita tukar satu biji tayar tu mungkin RM300-500. Tapi bagi lori tu, terutama lori besar, tukar satu tayar tu mungkin kos sampai 1,000 atau more than 1,000. So that's why it's more common, sangat common bagi lori driver tu, dia guna tayar celup ataupun tayar torik. Okay. So saya selalu kena sebab saya dengar saya punya center tu sebelah highway. Okay. Selalu dengar letupan. Bukan letupan bom lah, letupan tayar. Itu amat common berlaku tu. Okay. So, dia nak meminimumkan pembelanjaan. Dia punya cost. Okay. Dia punya cost. Doktor, bila kita menyentuh tentang kemalangan jalan raya ni, banyak sudut pandang. Ada kesalahan kita sebagai pengguna jalan raya yang lain, ada kesalahan pemandu lori juga. Jadi berdasarkan kajian doktor sendiri kan, melihat statistik kemalangan yang berada di jalan raya ni, adakah
terdapatnya sesuatu perkara yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan jumlah kemalangan di jalan raya ini disebabkan dengan pelanggaran dengan kenderaan yang besar. Okey, jika kita tengok statistik tu, peratus kenderaan berdaftar di Malaysia, lorry, heavy vehicle tak sampai 2%. Tak sampai 2%. Pendaftaran kurang daripada 2%. Okey, tapi yang populasi lorry itu dia berkumpul di Klang Valley. So bermaksud dia bagi banyak masalah. Saya pernah buat satu kajian. So saya tengok statistik tu, saya dapati yang kematian motosikal bila dia berlanggar dengan lori itu, dia punya angka tu amat menonjolkan. Saya pun heran dah mengapa 2% lori itu, mengapa dia boleh sampaikan ada beratus-ratus motosiklis meninggal dunia, mati di atas jalan raya. So akhirnya kita dapat satu kesimpulan. Sebab bukankah semua motosiklis tu dia perlu buka dia punya headlight. So kita yang kita nak semua kan compulsorykan mereka bukakan headlight tu sebab mereka senang dinampak. Meningkatkan mereka punya kebolehan nampakan. Tapi bila kita teliti kan konflik antara lori dengan motosikal tu, kita dapati yang program ni, headlight program tu dia tak berkesan. Dengan sebab kedudukan lori tu lebih tinggi daripada motosikal. So walaupun dia buka lampu, tak nampak oleh driver, lorry drivers. So akhirnya kita dapat buat satu kesimpulan ialah sebab dia tinggi, yang motosikal dia rendah. So that's why dia punya headlamp punya efek tak sampai dia punya mata. Betul. Akhirnya kita buat satu conclusion untuk mengurangkan risiko konflik antara motosikal dengan lorry itu. Senang saja. Bila kita beli satu stiker kecil, tampar di sini. Helmet. Bila kita jangan tampar sini ya. Tampar di sini, kita rely on the sunlight, pantulan matahari. Bila kita ada pantulan matahari, dia akan pantul ke mata lorry drivers. Dan sepatutnya pun penunggang motosikal menggunakan laluan motosikal pada masa yang sama sebab kebanyakannya berlaku di lebuh raya dan sebagainya. Okey.